Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah hari ini kita akan melakukan suatu training yang mana kita akan training khas kepada leader-leader yang mana pada malam ini kita akan bongkarkan. Okay, kita akan bongkar tentang rahsia-rahsia di dalam membina empire agent yang berkesan. Empire business you, macam mana you nak create your empire business dengan berkesan, macam mana you nak kembangkan empire business you. So insyaAllah dengan malam ni punya ilmu, saya nak semua dengar, saya nak semua catat betul-betul, keluarkan learning point dan insya-Allah you akan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Insya-Allah. Kerana apa? Orang yang berjaya ni macam mana kita nak follow orang yang berjaya? Just follow step dia. That's why kami dah lalui benda ni. Kepada yang masuk key training semalam, alhamdulillah anda semua dah tahu siapa kami. Dan insya-Allah alhamdulillah anda dah kenal macam mana gerak-geri kami dan sebagainya. Dan yang tak masuk, insya-Allah anda boleh tanya rakan-rakan anda. Tanya di grup-grup anda, tanya di circle-circle anda, apa benda yang dipelajari semalam. Memang sangat-sangat orang kata eksklusif. Dan benda tu takkan kami ulang lah. Dan insyaAllah, apa hari ini yang kita akan belajar merupakan kesinambungan daripada training semalam. Cuma yang ni lebih advance. Yang mana training pada kali ini kita akan ajar tentang rahsia bina empire business you supaya you yang berjaya dan insyaAllah tim empire business you berkembang. InsyaAllah. Dengan cara yang betul, tindakan yang betul, hasil akan datang. InsyaAllah. So sebelum kita mula, adalah lebih baik kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita doakan supaya training malam ini, training malam Rabu ini insyaAllah akan mendapat barakah. InsyaAllah apa yang kita dipelajari, apa yang kita pelajari hari ini, kita akan dapat ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu ni kita akan gunakan sepanjang kehidupan kita. Okay? Kita akan gunakan dan kita akan sebarkan kepada tim-tim kita insya-Allah. Dan semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadikan salah satu asbab kita menjadi hamba Allah yang menyebarkan manfaat. Ingat, kita hidup, kita nak menjadi manusia yang terbaik. Dan manusia yang terbaik adalah manusia yang menyebarkan manfaat. InsyaAllah. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. So tuan-puan yang dikasihi Allah, disayangi Allah, dan insyaAllah pada malam ini saya doakan tuan-puan dapat mempelajari ilmu yang terbaik dan insyaAllah tuan-puan tengok je video ni, saya doakan tuan-puan semua, saya merupakan adalah orang kata sebagai guru lah dalam bisnes ni, sebagai mentor, dan insyaAllah saya doakan tuan-puan semua dipermudahkan segala urusan dan boleh kecap ilmu ni dan gunakan untuk empire tuan-puan semua. InsyaAllah, tiada yang mustahil. Ilmu yang saya nak beri pada hari ini, insyaAllah apa yang saya nak tekankan, ilmu ini merupakan ilmu yang limited. Okay? Di mana ilmu ini saya pelajari dari pelbagai mentor, antaranya dari Dr. Azizah Osman, daripada Hasbro Brothers, daripada Funnel Evo, daripada Agent Pro sendiri. Dan alhamdulillah, daripada semua ilmu ni saya dapat antara cara-cara yang termudah saya compilekan bersama leader anda iaitu Tuan Imran dan leader-leader yang lain. Kami compilekan dan kami menjadikan satu silibus pembelajaran. Jadi kalau anda rasa susah nak handle dan sebagainya, jangan risau. This is the cara paling mudah. You just ikut, you buat secara konsisten. InsyaAllah kejayaan empire business you terletak pada sikap you. You malas, tak akan berjaya. Okay? InsyaAllah. So malam ni apa tuan-puan? Kita akan belajar tentang tajuk rahsia bina empire business berjaya. Rahsia empire agent. So insyaAllah kita masuk ke topik pertama. Di mana topik pertama tuan-puan, apa yang saya nak bahas, mungkin ada di antara anda yang tak kenal saya, maaf saya tak sebut pada permulaan. Saya lah Muhammad Iskandar as a CEO and Chairman dalam Sifu Budak. So pengalaman saya adalah dalam 5 tahun berkecimpung dalam bidang marketing. Dan alhamdulillah Allah bagi saya kelebihan, Allah bagi saya rezeki untuk saya handle lebih 5 tahun daripada tim dan saya juga pernah berada pada tahap dropship sehingga ke tahap top stokis, pemborong dan sebagainya, saya pernah alami. So kalau tuan-puan ada masalah dari segi dropship dan sebagainya pada tahap tuan-puan sekarang, jangan risau. InsyaAllah dengan pengalaman saya akan bantu. Tim-tim kami akan bantu. Bukan saya saja, leader-leader anda, leader Imran contohnya yang banyak membantu anda. Leader Imran juga berpengalaman tinggi. So anda jangan rasa sangsi,
Anda jangan rasa dia orang biasa-biasa. Alhamdulillah, Allah bagi dia kelebihan untuk dia orang kata mempunyai sedikit pengalaman dan mempunyai ilmu dalam orang kata membina tim yang berjaya. InsyaAllah. So saya harap anda semua just ikut. Okay, jangan malas. Jangan ada alasan apa sekalipun. Okay, so first sekali alasanlah yang membunuh kita tuan-puan. Alasan yang membunuh kita. Lagi-lagi kalau kita nak orang kata step yang lebih besar kita nak ambil, lagilah alasan tu datang, bisikan-bisikan syaitan tu datang, menghasut dalam diri kita supaya kita takut nak buat. Supaya kita malas nak buat dan sebagainya. Dan ini semua menyebabkan sale kita sangkut. Dan ini semua menyebabkan kita cepat kalah dalam bisnes. So saya tak nak tuan-puan ada benda sebegitu. Saya nak tuan-puan buang semua mindset-mindset karut. Buang semua mindset-mindset buruk dalam kepala otak kita. Okey, kalau tuan-puan cakap tuan-puan tak ada masa dan sebagainya, sedarilah tuan-puan, kalau saya nak cakap bab masa, memang semua orang masa berbeza-beza. Tapi tuan-puan, apa yang saya nak cakap, saya ambil contoh Tuan Imran, leader anda semua, leader Imran. Okey, sebelum kami bersama-sama berbincang untuk membangkit ataupun membuat satu orang kata program dropship dan sebagainya, kami berbincang dulu. Sebelum tu, kita cerita sebelum kejadian kita nak buat dropship dan ejen dan sebagainya lah. Sebelum tu kami berbincang berdua. Kami cakap Tuan Imran, macam Tuan Imran ada bisnes Tuan Imran sendiri. Saya pun ada bisnes saya sendiri. So masing-masing dah ada bisnes. So pada suatu tahap kat kedai makan tu kami bincang. Saya bahasakan diri saya dengan Tuan Imran kau akulah sebab sahabat kan. So saya cakap Tuan Imran apa lagi kita boleh tolong dekat rumah ni. Apa lagi bantuan yang kita boleh bagi dekat rumah ni. Okay? Sebab kita rasa sekarang ni kita dah buat bisnes. Alhamdulillah Allah bagi rezeki itu kita dah buat bisnes. Kita dah ada tim dah. Apa lagi yang kita boleh buat untuk bantu rumah. So Alhamdulillah berkat perbincangan Allah gerakkan hati kami untuk sama-sama membuat program ini. Iaitu program dropship, ejen dan sebagainya. Dan pada tahap anda sekarang, anda berada pada tahap leader. So pada tahap leader ni saya tahu ramai ada masalah seperti di bawah. Iaitu masalah apa tuan-puan? This is first chapter yang kita masuk, iaitu masalah fear. Takut tuan-puan, takut. Kita ni ialah orang kata kita manusia tak lari daripada ketakutan. Kita nak buat benda baru, memang kita akan rasa takut. Kita akan rasa, oi, apa impact dia dan sebagainya. Sebab kita tak pernah buat benda tu. Macam contoh budak nak makan ikan. Ikan ada tulang tuan-puan. Memanglah diorang takut. Tapi once diorang dah cuba, diorang dah rasa kesedapan ikan tu, adakah diorang takut lagi? Tidak. Begitu juga dengan tuan-puan. Okay, mula-mula memang takut nak jadi leader. Saya sendiri jujur tuan-puan, saya seorang introvert. Siapa yang masuk training semalam tahu. Saya seorang introvert. Cikgu kat depan pun saya tak berani tanya walaupun saya banyak soalan kat minda. Saya suruh kawan perempuan saya tanya. Sebab apa? Sifat malu tu tinggi. Maksudnya orang kata tak berani ke depan. Tapi Alhamdulillah Allah masukkan saya dalam dunia bisnes, saya pelajari banyak benda. Di antaranya untuk menjadi seorang businessman yang hebat, anda tengok businessman yang berjaya, macam mana diorang boleh membawa kejayaan dalam empire bisnes diorang lawan ketakutan. Bisnes yang hebat, leader yang hebat, berani ke hadapan. So saya nak anda semua first kali, kita nak belajar chapter pertama iaitu chapter ketakutan, di mana saya yakin anda semua ada perasaan takut ni, takut tu, takut dan sebagainya untuk menjadi leader. First kali saya nak anda buang semua mindset karut dalam kepala otak kita. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh tuan-puan. Okay, sifat takut dan sifat malu terhadap benda baik ni tak perlu kita layan. Melainkan sifat malu dalam melakukan kejahatan. Sifat malu untuk melakukan maksiat, itu terbaik untuk kita lakukan. Tapi kalau sifat malu kita nak menyebarkan manfaat, buat apa nak malu? Bukan kita menyebarkan maksiat. Kita nak membantu ramai orang untuk menjana pendapatan. Buat apa kita malu? Kita nak menjadi hamba Allah yang berjaya. Kita nak menjadi hamba Allah yang berjaya. So, buat apa kita malu untuk menyebarkan manfaat? So, tuan-puan, sedarilah. Ini antara yang telah kami dapat. Okay? Dalam pengalaman kami menghandle lebih ratusan dropship, ratusan ejen, ratusan stokis, top stokis, pemborong dan sebagainya. Ini yang kami dapati. Apabila dia nak menjadi leader, one step closer dia nak sampai ke tahap leader, apa yang dia fikir? Apa yang dia fikir tuan-puan menyebabkan dia stuck, sale dia sangkut, bisnes dia tak jalan, produk tak jalan, orang tak nak beli dan sebagainya. Sebab apa tuan-puan? Sebab perasaan takut. Takut tuan-puan. Takut nak buat semua benda. Dan antara yang telah kami pelajari, yang telah kami kaji, banyak masalah antaranya adalah
mereka ni takut nak menjadi leader sebab tak pernah jadi leader. Allahu Akbar. Kedua, mereka ni takut ada team, takut tak boleh handle team. Allahu Akbar, takut juga. Saya masa mula-mula pun takut tuan-puan. Okey, tapi jawapannya ada pada akhir session ni. Saya akan jawab dan saya nak tuan-puan buat. Dengar terus buat. Jangan dengar tangguh, minggu depan baru buat dan sebagainya. Last tak buat. Lepas tu salahkan rezeki. Allahu Rabbi. Salahkan diri kita. Kita malas nak mengejar rezeki. Kita malas nak usaha. Allah nak bagi dah. Kita yang malas. So nak salahkan siapa? Yang ketiga, takut pada umur. Aku ni muda tuan. Tuan Iskandar, leader Imran macam mana ni? Saya ni muda. Baru 12 tahun. Allah. Lepas tu takut kena blutik. Mesej dekat grup, takut kena blutik. Lepas tu takut grup krik-krik dan takut ejen lemau. Tuan-puan, sedarilah ketakutan ni satu sifat yang bagus jika kita takut nak melakukan benda yang jahat, benda yang maksiat. Tapi ketakutan untuk melakukan benda yang baik adalah salah satu benda yang songsang. Okay? Jangan takut untuk melakukan benda baik. Sebaliknya, jadikan diri anda ke hadapan untuk menjadi hamba Allah yang menyebarkan manfaat. Okay? Anda menjadi leader, anda menjadi hamba Allah yang menyebarkan manfaat, tuan-puan. Kalau tanya saya, apa yang sebarkan manfaat? Tuan-puan, leader ni dia berikan ilmu free kepada tim dia cara buat jualan. Manfaat tak tu? Manfaat. Dengan jualan, dia akan dapat tambah nilai kehidupan dalam keluarga mereka. Mungkin dengan jualan, mereka dapat tambahkan sedekah mereka. Tambahkan orang kata perbelanjaan untuk anak-anak mereka, isteri, keluarga dan sebagainya. So anda dikira beri manfaat tak leader-leader? Beri manfaat. Okay? Anda bagi ilmu free, anda guide mereka cara nak buat bisnes empire mereka. Adakah itu tak memberi manfaat? Itu memberi manfaat, tuan-puan. So jadilah leader yang berani ke hadapan. Jangan takut, tuan-puan. Saya ada satu cerita. Saya nak kongsikan. InsyaAllah. Ada yang pernah dengar cerita ni. Di mana cerita ni adalah berkait rapat dengan seorang orang kata CEO dalam satu company yang besar yang bernama HTC. Saya tahu orang-orang dulu ramai pakai HTC sebelum kedatangan iPhone. Okay, sebelum kedatangan iPhone, HTC merupakan handphone menjadi pilihan ramai. So HTC ni tuan-puan, nak dipendekkan cerita, company dia tak kekal lama. Kalau tuan-puan perasan, company dia tak kekal lama, tuan-puan. Sebab apa? Dia tak mengekalkan konsep leadership dalam company. Dia tak mengekalkan konsep leader. Dan asbab daripada itu, kejatuhan company yang besar suatu ketika dulu, company yang menjadi pilihan ramai orang, jatuh begitu saja. Sebab apa, tuan-puan? Dia tak berani untuk tonjolkan leader dalam diri dia. So tuan-puan, adakah tuan-puan nak membazirkan bisnes yang tuan-puan dah buat sekarang? Berapa bulan tuan-puan dah jalankan? Adakah tuan-puan nak biar macam tu je? Biar roboh macam tu je bisnes tuan-puan? Jangan. Sebaliknya, jadilah leader. Jangan takut untuk jadi leader. Cuba dahulu, salah tak apa sebab kita ada mentor. Kita ada leader Imran yang akan guide. Okay, that's why hari-hari leader Imran message anda macam mana proses dan sebagainya. Anda perlulah sambut. Okey, sambut walaupun tak ada masa, sambut macam mana feedback dan sebagainya sebab leader Imran betul-betul nak bantu anda. Okey, betul-betul nak bangunkan bisnes anda. Juga leader-leader lain selain daripada leader Imran. Mungkin ada yang orang kata berurusan dengan leader yang lain, bukan leader Imran, sambut. Okey, bukan mereka tak minta pun duit anda semua. Okey, anda taburlah berjuta-juta duit depan mereka, mereka tidak minta tu. Niat mereka untuk membantu anda kerana nak kembangkan ekonomi ummah. Maka anda sambutlah. Anda sambut baik-baik. Okey, anda balas. Okey, dia suruh buat tindakan. Okey, kalau tak dapat buat, okey tuan, saya buat esok insya-Allah. Tak dapat buat lagi, saya buat esok. Cuba buat. Kerana Tuan Imran, leader Imran dan leader-leader yang lain bersungguh-sungguh effort mereka nak bantu kembangkan bisnes anda, bukan bisnes mereka. Bisnes mereka, mereka dah ada dah. Okay? Kalau mereka nak fokus pada bisnes mereka je boleh. Cuma mereka nak menjadi hamba Allah yang lebih bermanfaat. Jadi hamba Allah yang lebih berjaya. That's why mereka nak bantu anda supaya anda dapat membantu orang lain. Kita semua dapat menyebarkan manfaat kepada ramai orang. Tak nak ke macam tu tuan-puan? Maka saya nak mulai malam ini, anda dengar training ni, buang ketakutan. Saya percaya tak mudah untuk buang ketakutan, tapi cuba untuk buang ketakutan. Be a great leader. Okay?
berani untuk kehadapan. Kerana apa, ingat tuan-puan, kita buat benda baik, bukan buat benda maksiat. InsyaAllah kita buat benda baik, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. InsyaAllah tuan-puan. Okey tuan-puan, seterusnya saya nak pergi ke topik yang kedua, iaitu 3 kunci kejayaan menjadi leader empire bisnes anda yang hebat. Macam mana tuan-puan nak menjadi seorang leader? Ada 3 kunci kejayaan. Tapi sebelum saya pergi ke topik seterusnya, saya nak berkongsi suatu kisah daripada sahabat saya sendiri. Yang mana sahabat saya, orang kata dia merupakan sahabat dan dia juga pernah bersama-sama dalam bisnes, orang kata meminta tolong untuk saya dan Leader Imran untuk membantu. So seorang sahabat saya ni nama dirahsiakan, tapi nak diceritakan dia ni takut untuk menjadi leader tuan-puan. Okay, dia ni takut untuk menjadi leader. Sampai satu tahap dia rasa kalau dia tak jadi leader, macam mana bisnes ni nak berkembang? Sebab apa tuan-puan? Untuk menjadi, orang kata untuk membesarkan empire business you, untuk meningkatkan lagi sale you ke tahap berpuluh-puluh ribu, berbelas-belas ribu maupun beribu-ribu sekalipun, you mesti kena ada team tuan-puan. Okay? Kalau kita nak cerita tuan-puan, Apple, okay, jenama Apple. Apple tuan-puan rasa tak ada ejen ke? Dia tak main ke sistem ejen ni? Dia tak main ke sistem bina empire ni? Dia main tuan-puan. Okay? Contohnya apa? Apple membuat sistem ejen dengan apa tuan-puan? Dengan melantik orang kata ejen. Contoh tuan-puan pernah dengar tak Swish? Swish yang menjual jenama-jenama iPhone ni. So tuan-puan rasa mereka ni apa sebenarnya? Mereka ni lah ejen-ejen bagi Apple. Okay, Swish dan banyak yang lain yang menjual telefon jenama Apple ni. So diorang ni ejen-ejen. So Apple pun nak berkembang, mereka perlukan tim di bawah mereka. Bukan kerana Apple ni nak kaya, tapi Apple ni pun walaupun dia, kita kata konsep dia lain dah daripada kita. Kerana kita ni Islam. Okay? Tapi Apple pun konsep dia membantu orang. That's why dia membuat sistem itu. Maggi tuan-puan, kalau saya cerita Maggi, tuan-puan rasa Maggi tak pakai ejen ke? Tak pakai ke sistem bina-bina empire ni tuan-puan? Maggi pun pakai sistem bina empire ni. Contohnya apa? Cuma Maggi ni dia pakai sistem sale distributor. Dia tak panggil ejen. Tapi konsep dia sama je. Iaitu sistem ejen. Empire ejen ni lah. Tak kisahlah ejen ni bahasa general. Ejen ni adalah dropship pun dipanggil ejen. Ejen dipanggil ejen. Stokis pun dipanggil ejen. Untuk sistem ejen ni general. Cuma saya nak cakap, jenama yang besar dekat luar sana pun memakai sistem ni untuk besarkan bisnes mereka. Kembangkan sale mereka. So apa alasan anda untuk tidak membuat sistem ni? Kalau betul anda nak mengubah taraf hidup kita, nak menambah nilai kehidupan untuk orang ramai, maka tuan-puan, buat bisnes ni. Jangan takut. Buat empire anda sendiri. Jangan takut. Tidak semua orang leader yang hebat bermula dengan menjadi leader. Tidak. Semua bermula dengan kosong dan alhamdulillah dengan ilmu yang Allah bagi, ilmu yang kita cari, kita akan menjadi dan kita akan tonjolkan sikap leader tu sendiri. Okay, berbalik dengan kisah sahabat saya tuan-puan, Allahu Akbar, panjang pula cerita. Berbanding dengan kisah sahabat saya, di mana sahabat saya ni dirahsiakan nama. Dia ni sangat takut dan selepas satu tahap dia berfikir bahawa bisnes dia tak berkembang. Dah sangkut 3 bulan sangkut dengan amau yang sama. So apa yang dia buat tuan-puan? Dia beranikan diri dia juga untuk menjadi seorang leader. Dia ni perempuan tuan-puan. Dia beranikan diri untuk menjadi seorang leader. Alhamdulillah, berkat dengan keberanian, berkat dengan redha ataupun berkat dengan orang kata keberanian yang dia bawa dalam revolutionkan hidup dia. Alhamdulillah, once dia dah pasang tim, dia buat dengan cara yang betul, dia didik tim dia dengan cara yang betul, alhamdulillah. Rezeki dia, sale dia meningkat, subhanallah. Bukan sale dia je yang meningkat, sale tim-tim dia pun sudah meningkat tuan-puan. Dan kalau tuan-puan nak tahu, sale dia sekarang mencecah jutaan ringgit tuan-puan. Okay, mesti anda tanya, sale jutaan ringgit. Jadi berapa anak tim yang dia perlukan? Tuan-puan, kalau tuan-puan nak tahu, untuk mencapai 1 juta dalam sale dia, dia perlukan 6,000 members bawah dia. Maksudnya dia memerlukan 6,000 member tim yang dia akan ajar. Dia ada 6,000 member untuk dia training, untuk dia guide betul-betul menjadi usahawan yang berjaya. So tuan-puan, apa alasan kita lagi untuk tidak buat rahsia ni? So saya nak anda buang ketakutan tu. Kalau betul anda nak ubah hidup anda, believe me, buat sistem ni dengan betul.
dengan committed. Okay? Kita baru ada 2 team member, subhanallah, alhamdulillah lah ada 2 team member. Kita ada 3 team member, 10 team member, 50 team member. Baru 50 dah mengadu kat leader Imran. Leader Imran, kenapa sale saya tak naik-naik ni, leader Imran? Lepas tu leader Imran jawab, tambah team tuan. Tambah team ya tuan. Maka kita tambah ke tak team? Tak tambah. Sebab apa? Kita rasa 50 cukup. Sahabat saya ingat balik cerita dia. Macam mana dia capai 1 juta pertama, dia memerlukan 6,000 members bawah dia. Yang untuk dia guide betul-betul, untuk dia bantu, untuk dia training, untuk menjadikan mereka ni usahawan yang hebat seperti dia, dia guide macam mana untuk buat jualan dan sebagainya, dan dia memerlukan 6,000 members. So tuan-puan, apa lagi alasan kita untuk tidak membuat sistem ni? So tuan-puan, saya nak mulai malam ni, tolong semangat untuk esok pagi bangun terus rekrut tim. Sebab apa niat dia? Bukan untuk kita kaya tuan-puan. Betulkan niat, baru Allah tahu, baru Allah pemudahkan. Betulkan niat, bukan untuk kita kaya, tapi untuk kita bantu mereka, untuk kita tolong mereka menambah nilai kehidupan mereka. InsyaAllah. So, kita berbalik pada topik 3 kunci kejayaan menjadi leader. Sebelum saya pergi praktikal macam mana nak rekrut atau sebagainya, saya nak anda betulkan mentaliti. Bermula dengan pertama, buang ketakutan. Kedua, kita nak belajar tentang 3 kunci menjadi leader empire business yang hebat. First, you need to have leadership. Dah pegang kata-kata saya, untuk ada leadership dalam diri you, you kena sematkan satu benda je dalam diri you. Pegang kata-kata saya dan tulis. Untuk menjadi seorang yang mempunyai leadership yang hebat, leader mesti ke hadapan. Tulis ayat tu, leader mesti ke hadapan. Untuk menjadikan you leader yang terhebat, tak kisahlah you kata umur ke apa dan segala macam. Ingat, leader mesti ke hadapan. Bila orang nampak you ke hadapan, orang yakin dan orang mempunyai satu fikiran lain terhadap you. Dan orang nampak you punya karisma. Bila you sentiasa ke hadapan. Apa yang ke hadapan tuan Iskandar? Apa yang ke hadapan? Ke hadapan dari pelbagai bentuk. Contohnya buat training, you yang ke hadapan. You yang nak training team you dulu. Buat live, you sendiri yang ke hadapan. Bila team you ada masalah, tak dapat buat jualan, sangkut dalam sale, you yang ke hadapan untuk bantu mereka. Dalam fikiran, you yang ke hadapan untuk bantu mereka. Adakah benda ni semua kita perlukan pandai dulu baru nak bantu? Kita perlu berani dulu baru nak bantu? Kita perlu jadi hebat dulu baru nak bantu? Tidak perlu tuan-puan. Jawapannya adalah untuk menjadi leader yang hebat, you kena ke hadapan dulu. Tak kisah apa bakat pun yang you ada. If orang nampak you ke hadapan, orang dah ada satu mindset yang you leader yang hebat. Dan insya-Allah bila you ke hadapan bantu orang, kita bantu lagi ramai orang, Allah mudahkan urusan kita. Insya-Allah. So, you kena ada leadership, iaitu you kena sentiasa ke hadapan. Leader mesti sentiasa ke hadapan. Yang kedua, untuk leadership, macam mana nak menjadi seorang leader yang hebat, you kena upgrade ilmu. Dan insya-Allah, lepas daripada kelas training malam ni, kita akan buat satu training khas. Yang mana training khas ni, kita akan ajar tentang how to be a great leader, 8 persona dan sebagainya. Dan insya-Allah, you akan praktis slow-slow. Cuma saya nak tekankan belajar by topik. Supaya kita mudah faham, kita mudah adapt benda tu. Ilmu tu kita mudah untuk laksanakan, tuan-puan semua, insya-Allah. Untuk menjadi leader yang leadership yang hebat, kedua, you kena ada ilmu. Perbanyakkan ilmu. Dari segi marketing, dari segi orang kata handle team, leadership dan sebagainya, ilmu ni semua you kena cari. Dan macam mana you nak cari kalau tak ada cara lain? Apa guna leader Imran dan leader-leader yang lain? That's why hari-hari diorang WhatsApp team semua. Leader-leader anda WhatsApp anda semua. Sebab apa? Mereka betul-betul nak bantu. Jadi apa-apa masalah, apa-apa orang kata tak faham, apa-apa tak tahu nak buat, terus direct tanya leader. Jangan pendam ke hati. Kita kalau tak tahu, makin diam, makin orang kata, yalah, agak kasar sikit bahasa, tapi orang kata makin bodoh lah. Kerana diam, orang kata kalau kita tak tahu, makin diam, tak dapat apa-apa. Lagi baik kita bertanya, supaya kita nampak jalan. Okay tuan-puan, yang kedua, kunci kejayaan menjadi leader, dia mesti ada sistem. Sistem apa tuan-puan? So sistem ni, tuan-puan jangan risau. Okay, sebab tu pada permulaan, kalau tuan-puan ingat, saya ada hantar voice note, yang mana saya tekankan, apa kelebihan? Kenapa you patut jadi leader? Apa kelebihan you jadi leader bersama Sifu Gudak? Dan kenapa you nak takut lagi? Apa voice note tu yang saya tekan?
Antaranya HQ sendiri dah berikan sistem untuk anda semua. Anda just elaborate je kepada mereka. Terangkan secara briefing kepada mereka. HQ sendiri dah berikan BOP percuma kepada tim anda. Anda just bantu mereka dalam WhatsApp dan terangkan secara briefing. Dan HQ juga telah membantu dari segi training. Okay, high induction training. Bila tim you baru masuk, ni saya akan cerita bab nanti. Cuma saya just briefing. Bila tim you baru masuk, HQ dah sediakan sistem high induction training. Yang mana you just suruh tim you masuk bawah training HQ dan HQ akan terangkan segalanya. Mudah ke susah tuan-puan? Susah. Segalanya dah ada di depan mata. Jadi apa lagi alasan untuk kita tidak berjaya? Melainkan malas dan kita layan kemalasan yang ada dalam diri kita. Bukan saya kata tuan-puan malas, cuma banyak yang saya kaji, hampir pengalaman saya mengurus ratusan stokis. Ratusan stokis, bila diorang tak upgrade team dan sebagainya, diorang sangkut dalam sale, diorang salahkan produk, saya cakap satu je. Saya cakap apa tuan-puan? Tak ada orang gagal kat dunia ni tuan-puan, yang ada hanyalah orang yang malas. Malas buat tindakan, malas rekrut team. Malas nak training, malas itu, malas ini. Sedangkan HQ dah bagi depan mata. Segedebuk. Orang kata tools. Macam-macam tools kita dah bagi. Tetap malas, tetap tak tahu. Sebab apa? Sebab perasaan malas ni. So saya harap tuan-puan yang tengok video ni, saya yakin malam ni tuan-puan semua yang tengok training malam ni merupakan orang-orang yang rajin. Dan insya-Allah saya doakan tuan-puan terhindar dari sifat malas supaya kita menjadi orang kata usahawan yang berjaya insya-Allah. Okey? So kena ada sistem. Dan jangan risau, sistem ni kalau anda tak tahu, kita akan terang lepas ni. Okey, sistem ni ada pelbagai lah dan HQ telah sediakan. Cuma antara sistem lain yang anda perlu buat adalah mungkin sistem macam mana anda nak engage grup anda yang baru masuk. Kata anda ada new members, new recruit team. Macam mana sistem anda handle mereka? Kerana orang yang baru ni kadang-kadang untuk menjadikan dia ejen yang terhebat atau dropship yang terhebat atau sebagainya, melalui fasa pertama. Dan fasa sekejap lagi saya terangkan. Cuma anda sendiri nanti kena create satu sistem untuk diri anda sendiri. Untuk tim anda sendiri. Yang mana macam mana new member ni nak masuk ke grup dan sebagainya, itu anda create dan saya akan terang lepas ni. Dan last sekali, leader yang terhebat kuncinya adalah teknologi. Leader mestilah mempunyai teknologi terkini lah. Supaya team member senang. Contohnya, HQ suruh anda buat Facebook atau IG, anda buat tak? Anda dah buat ke belum? Jujur. Kalau anda belum buat, buat segera. Sebab apa? Sebab kami mengajar dari bawah macam mana nak menjadi leader. Setiap step yang kami bagi bukan step biasa. Itu semua step macam mana anda nak menjadi leader. So, kalau anda dah buat, saya ucapkan tahniah. Terbaik. Anda dah ada IG atau Facebook, terbaik. Kerana apa penting IG dan Facebook? Kadang-kadang team members anda nak tengok apa yang leader dia buat. Tengok kat IG, tulis. Sifu Kudap ni pun tak ada, kat Facebook pun tak ada, apa pun tak ada. Macam mana leader anda, macam mana team member anda nak hebat? Sedangkan leader tak menunjukkan contoh yang baik. So leader yang baik mesti ada teknologi. Dia tahu dia ada Facebook, dia ada Instagram, dia ada grup WhatsApp. Okay, dia pandai handle Google Meet, dia pandai nak buat meeting dan sebagainya. So itu antara kunci leader yang terbaik. Kalau anda tak pandai, cepat-cepat kontak leader Imran atau leader sesiapa pun. Kontak, berurusan dengan mereka macam mana saya nak buat ini. Okey tuan-puan, itu topik seterusnya. Tanpa melengah masa, kita masuk ke topik yang ketiga. Dan saya yakin topik ni yang paling ditunggu. Iaitu macam mana kita nak rekrut tim. Okey tuan-puan, sebelum saya pergi lebih lanjut tentang rekrut tim, saya nak anda tulis dan saya nak anda fahamkan proses-proses dalam merekrut. Okay, so first kali you all semua akan buat marketing. Okay, you all semua akan buat marketing. Di mana marketing ni you all semua buat dari status, dari IG, you all post tentang poster-poster ataupun you all iklankan, marketing kan tentang benda-benda yang you buat. Contohnya you nak rekrut team, you post poster-poster yang diberi oleh HQ. You post dan sebagainya. So ni semua kita panggil marketing lah supaya kita create awareness, orang tahu. Okay, so lepas you dah buat marketing, katalah orang ada berminat, orang PM you. Cakap PM leader Syakir, PM leader Anwar contoh.
ataupun PM leader Jun, PM leader Yaya dan sebagainya, dan semua leader-leader yang ada Kartini. Mungkin saya tak sebut semua sebab ramai. Saya sebut yang orang kata ramai yang saya sebut yang selalu jawab PM Tuan Imran. Dan leader Imran bagi report kat saya, so saya sebut nama-nama. Antaranya Afiq, Amirah, Syasha dan sebagainya. Ramai leader. Okay, tapi saya tak sebut semua. Kalau saya tak sebut, jangan terasa hati. InsyaAllah saya akan sebut kalau saya ingat. Okay. So leader-leader ni, katalah dah PM. Okay. Saya berminatlah leader Syakir. So dalam fasa ni, selepas anda marketing, orang PM anda, kita pergi ke fasa seterusnya, iaitu fasa ni kita panggil sebagai fasa close sale. Saya nak anda faham proses dulu. So lepas close sale, anda akan jawab dengan cara-cara teknik closing yang berkesan yang Tuan Imran dah bagi tahu, dan insya-Allah lepas ni saya sentuh sikit bab closing, dan lepas dah closing semua, kita pergi ke proses yang ketiga. Fasa yang ketiga adalah fasa filter. Yang saya yakin anda semua tak buat benda ni lagi. Fasa filter. Okey? Kenapa pentingnya filter dan sebagainya, insya-Allah. Okey? So, saya tak nak terang lebih detail sebab saya akan terang dalam topik seterusnya. Cuma saya nak anda faham ada 3 proses yang perlu anda jalan. First, anda buat marketing. Second, anda akan closing sale mereka. Dan yang ketiga, anda akan filter baru masuk ke grup WhatsApp anda untuk anda manage diorang. Okey? Cuma itu secara briefing. Dan saya nak anda ingat step tu. Saya nak anda ada ilmu tu. Okey? Sekarang saya akan bahas tentang seni rekrut. Macam mana tuan saya nak rekrut tim ni? Ada yang bertanya dengan Tuan Imran. Saya tak pandai lah nak rekrut tim ni. Macam mana tuan So ini semua ada cara. Jangan risau. Ini semua kita ada ilmu. So anda just perlu ikut. So 7 lubuk rekrut agent. Tak kisahlah dropship ke, stokis ke, apa segala macam. Saya nak panggil sebagai agent saja. So 7 lubuk rekrut agent. So first kali, apa yang anda perlu tekankan dalam anda nak rekrut tim anda, first tolong orang kata marketkan iklan anda, iklan tentang rekrut agent kepada customer sedia ada dulu. Macam mana saya nak dapatkan tim? Macam mana saya nak dapat tim bawah saya? First kali cari dari customer sedia ada. Contohnya yang banyak repeat order dengan anda. Yang banyak repeat order kuaci dengan anda. Macam mana tuan saya nak cakap dengan dia? Takkan saya nak post nanti diorang sin je. Okey, dia ada cara tuan-puan semua. So insya-Allah tuan-puan semua boleh ikut dan salin ayat ni. Ini apa yang leader saya ajar. Apa yang mentor saya ajar, dan alhamdulillah saya ajar kepada staff saya, dan alhamdulillah mereka ikut, mereka dapat. So saya nak just tuan-puan follow the step je. Tak ada lagi alasan susah nak rekrut, tak ada. Yang ada alasan bila anda malas buat. Okey tuan-puan? So first kali, rekrut pada tim yang sedia ada, customer sedia ada. Contohnya akak-akak yang dah beli repeat order dan sebagainya, yang banyak kali beli. So apa yang kita perlu cakap? Contohnya, ni saya bagi ayat, tuan-puan boleh ubah dengan sebaiknya lah. So kak, saya tengok ni akak dah banyak beli ni, hampir 2 botol ataupun 2-3 kali dah akak beli. Alang-alang tu kan kak, apa kata akak jadi ejen saya? Alang-alang akak jadi ejen, akak boleh beli 6 terus. Beli 6 terus dengan harga ejen. Tak nak kakak macam tu? Buka peluang. Ejen bukan sahaja, orang kata ejen ni, dia bukan sahaja untuk menjual pada orang lain. Tidak, kadang-kadang ejen ada yang nak beli sendiri dengan kuantiti yang banyak. So kita boleh guna ayat tu kepada customer sedia ada. First ayat yang saya bagi tadi salin. Kalau yang tak sempat, saya ulang balik kak. Saya tengok akak ni dah banyak beli dengan saya ni. Hampir 2 botol dan 2-3 kali dah repeat ni kak. So alang-alang tu, akak jadilah ejen saya. Kenapa kak Kenapa kena jadi ejen? Okey macam ni kak. Kalau akak jadi ejen, akak boleh beli 6 atau 10 balang terus. Dengan harga seperti ejen, harga lagi murah. Akak tak nak ke offer macam tu. So itu step yang pertama lah. Kalau untuk mencari orang kata pembeli mendapat harga ejen. Kadang ada juga orang macam ni, kita tak nafikan. Mereka sentiasa repeat order dengan kita. Dan lagi kalau kita bagi harga ejen, lagi mereka repeat order. Yang kedua, daripada customer sedia ada, kita nak ajak dia menjadi tim yang membuat jualan. Macam mana kak? Saya tengok akak ni dah banyak beli dengan saya, 2-3 kali dah saya tengok.
Alang-alang tu tak nak ke akak menjadi team saya ataupun dropship saya? Tak nak ke akak join team saya? Akak just post dalam online, dapat sale, akak dapat commission. Tak nak ke benda macam tu, Kak? Tak nak ke akak cuba benda macam tu? Alang-alang akak duduk anak, akak post dalam online, dapat sale, akak terus dapat commission. Yang arrange postage semua saya. Akak tak nak ke macam tu? Nampak tak tuan-puan? Kita bagi kelebihan. Dahlah sambil dodoi anak, sambil lipat kain, sambil kayuh basikal, sambil pergi pasar, sambil apa segala macam, sambil bawa motor sekalipun, akak just post online. Akak just marketkan, ada orang nak beli, postage saya handle, commission akak dapat. Tak nak ke macam tu, Kak? So kita bagi kelebihan apa dia dapat daripada join team kita. Maka cara ini tak mustahil ramai customer yang sedia ada akan menjadi team anda sebab mereka nampak kemudahan. Okey, itu benda yang pertama. Yang kedua adalah ejen cari ejen. Di mana kalau anda ada team sekarang ni, anda dah ada team mungkin 2 3 orang, 5 orang. Ada team bawah anda, suruh ejen anda untuk cari ejen. Contohlah anda kata dropship sekalipun. Suruh dropship anda carikan dropship untuk anda. Adakah benda ni percuma? Tidaklah, tak percuma. Anda perlulah bayar. Maksudnya kalau dapat orang kata dropship anda, tim anda dah bantu untuk tambahkan lagi tim bawah anda, maka berilah commission. Katalah kalau you dapat cari lagi 1 dropship ataupun lagi 2 dropship, saya bagi RM2. 1 dropship you dapat RM2. Tak nak ke macam tu? Mesti dia nak. Siapa tak nak kalau dapat duit free dengan cara yang mudah, tuan-puan? Siapa tak nak? Mesti nak. Maka cara yang kedua, buat ejen cari ejen dengan bagi komisen kepada dia. Yang ketiga, kita panggil sebagai EOL, ejen orang lain. Adakah cara ini dengan cara mencuri, Tuan Iskandar? Tidak. Apabila saya terangkan bab ini, ramai bash. Ramai kata, oi, mana boleh curi ejen orang lain? Itu mencuri rezeki mereka dan sebagainya. Sabar, Tuan. Biar saya terang dulu. Okay, ejen orang lain ni macam mana, tuan-puan? So, ejen orang lain saya tekankan macam mana nak orang kata menjadikan. Contoh, orang lain ni jual produk orang lain. So, macam mana kita nak jadikan dia sebagai tim kita? First kali, tuan-puan tekan apa yang saya nak cakap ni. Kalau tuan-puan nak cari ejen orang lain sebagai ejen kita, mestilah produk yang berbeza tapi market, orang kata target market yang sama. Janganlah produk kuaci, tuan-puan cari produk kudapan yang sama. Contohnya, ada kuaci lain. Ambil ejen kuaci tu. Itu memang mencuri lah. Cuba tuan-puan cari ejen orang lain yang lain niche business mereka berbanding kita, tapi target market yang sama. Target market kita siapa? Orang-orang yang bekerja, student, suri rumah. Sama. So, apa produk yang beza? Contoh, orang ni menjual tudung. Mungkin tudung dia, target market dia adalah orang muda, student dan sebagainya. So boleh kita offer kat dia. Puan, nak tak puan jadi tim bawah saya? Apa kelebihan? Apa kelebihan yang tuan akan dapat? Puan akan dapat. So first kali produk ni mudah jual, puan. Dalam mudah jual, produk senang repeat. Tak nak ke puan just post di online, buat marketing, commission puan dapat, postage kami handle, stock kami handle. Puan just, orang kata, puan just arrange bab closing dan dapatkan sale je. Dapat je sale, kami terus bagi commission, postage kami handle. So puan dah tak payah fikir bab-bab stok dan sebagainya. Tak nak ke macam tu, tuan-puan? Ramai manusia sekarang kalau dengar je bab duit, ada peluang nak buat duit, mereka akan join. Sebab bukan tamak ke apa, sebab mereka nak menambah nilai kehidupan. So boleh tak kita nak ambil ejen orang lain? Boleh, tak ada masalah. Janji produk yang berbeza, target market yang sama. Yang ketiga, yang keempat. So formula ni penting dan saya yakin ramai di antara anda yang tak mula lagi dengan alasan-alasan yang sendiri. Dan saya nak tekankan malam ini, tolong mula. Tolong mula. Nak berjaya, tuan-puan, jangan jadikan alasan. Saya tahu semua ada masalah masing-masing. Kalau saya cerita masalah saya malam ni, tuan-puan akan dengar sampai esok pagi. Tapi saya tak pernah campur masalah dalam bisnes. Sebab saya tahu dalam bisnes, saya ada satu mission. Saya ada why saya sendiri kenapa saya buat. That's why saya tak campurkan masalah dalam bisnes. Dan saya harap tuan-puan pun sama.
kita dalam perjuangan mengembangkan empire bisnes kita. So tolong grab betul-betul. Buat betul-betul. Formula yang keempat kita panggil sebagai formula frogs. Apa formula frogs ni? Family, relative, saya tak ingat lagi 3 tu, tapi saya ada tekankan dalam training sebelum ni. Kalau tuan-puan tak dapat lagi, tuan-puan tengok. Saya dah terangkan bug frauds. Tapi bug frauds ni penting tuan-puan. Katalah tuan-puan offer, mungkin takut nak offer kepada family. Takut. Tuan-puan, saya nak cerita satu cerita. Saya bermula, bila pasang team dropship ni, saya bermula dengan family. Saya tak mula dengan orang luar tuan-puan. Saya tak macam anda semua hebat bermula dengan orang luar. Saya bermula dengan family dulu. Sebab saya ikut formula apa yang saya belajar. So saya bermula dengan family. Jadi kalau tuan-puan nak tahu, saya ada 6 orang team member pada batch pertama. Dan 6 tu terkandung dalam frogs. Kawan saya, family saya, pakcik saya, sepupu dan sebagainya. Adakah masalah nak handle mereka? Tidak tuan-puan, kalau dengan cara yang betul. Adakah mereka tak buat sale? Tuan-puan, most orang kata paling ramai, majority, 6 orang team member saya tu, masa join first tahu tak berapa sale diorang? Semua 1000 ke atas walaupun seorang dropship. Jadi apa lagi alasan anda nak kata handle family ni susah? Tak susah, tapi menjadi susah kalau anda tak ada ilmu. Tak susah nak handle family. 6 orang tuan-puan, family kawan-kawan saya join dan saya handle betul-betul. Adakah saya cakap, adakah dengan family susah atau tidak? Saya tak menjadikan itu sebagai alasan. Tapi saya handle betul-betul dan Alhamdulillah ke 6 sales 1000 ke atas. Walaupun pada tahap dropship. Macam mana saya buat tu tuan-puan? Ada cara. Tapi tuan-puan yang tak nak start dengan family, tak nak start dengan kawan, tak nak start cari member dengan orang-orang yang terdekat ni, jangan buang masa. Jangan buang masa. Jangan berimpian nak jadi orang yang hebat dalam usahawan. Sebab dengan family you tak nak bantu, tambah nilai kehidupan, takkan you nak bantu orang lain pula. Mula dengan family dulu. Mula dengan kawan dulu. Mula dengan kenalan kita dulu. Once kita dah dapat bantu mereka, baru bantu orang lain. So tuan-puan, buat. Cari family. Family kita ramai tuan-puan. Kalau saya cakap family je tuan-puan, nak bantu family je, hampir separuh saya boleh dapat 50 orang team member. Melalui family, kawan-kawan dan kenalan. 50 orang tuan-puan. Dengan cara yang saya cakap tadi. Cara copywriting yang betul, posting yang betul. 50 orang team member saya boleh dapat. Tapi most of daripada kita selalu bagi alasan tak ada member. Tak ada team member, susah nak rekrut. Sebab apa? Sebab you tak buat benda ni. Yakinlah dekat saya, you tak buat benda ni. Kalau you buat pun, you tak buat konsisten. You takut family burukkan you. Setiap kejayaan bermula dengan satu langkah, tuan-puan. Kalau kita tak susun batu-batu kecil, bagaimana dia nak menjadi satu istana yang besar? So, bermulalah dari bawah. Jangan ingat kita hebat. Bermulalah dengan tahap zuhud. Mula dari bawah, susun je batu-batu kecil. Jadikan ahli keluarga, kenalan, kawan-kawan, orang sekeliling, jiran sebagai team member kita dulu. Baru kita fikir nak cari orang luar. Boleh tuan-puan? Dan saya nak anda dapatkan 10 orang. Daripada frogs ni saja, saya boleh dapatkan 50 orang minimum. Jadi tuan-puan, saya nak anda dapatkan 10 orang minimum. Jangan ada alasan tak boleh. Buat je dulu. Buat je dulu. Okey? Seterusnya adalah formula 20 kontak. Kerana 20 kontak ni pun sangat-sangat hebat tuan-puan. Saya tak nafikan. Formula 20 kontak memang super. Memang sangat-sangat super. Yang mana? Formula 20 kontak, kita gunakan copywriting dan poster dan kita PM seorang-seorang orang yang kita tak kenal, 20 kontak ni. Orang yang kita tak kenal. Macam mana nak dapat kontak tu? Kontak saya tak ramai. Tengok balik formula 20 kontak dalam training. Jangan malas. Dan macam mana caranya? Begitulah cara nak rekrut tim. Cuma copywritingnya berbeza. Buat 20 kontak setiap hari. Dan anda tengok perubahan tim anda. Buat 20 kontak. Jangan malas. Saya tak terang lebih lanjut sebab dah ada training. Okay? Dan yang seterusnya adalah FB, IG, TikTok, WhatsApp personal. Ni saya yakin anda semua dah mahir. Just copy paste and hantar poster-poster marketing tu kepada platform-platform tertentu. Seterusnya adalah FB group. FB group pun kami ada cara.
tolong PM leader kerana FB group ni ada khas khusus cara dia dan anda boleh tengok dalam training rekrut team agent dalam sekali adalah X. X ni kita akan bagi satu training khas. X ni tak susah tapi dia punya sistem tu just anda copy paste apa yang saya buat, tim saya buat nanti. InsyaAllah anda dah boleh jalankan X sendiri. Kalau anda tak nak tunggu kami pun tak apa, anda tengok orang lain, tengok orang di luar. Tolong belajar, tolong didik dalam diri kita, banyakkan menuntut ilmu dari orang lain, pelbagai orang. Jangan berharap pada HQ saja. Saya tak kata berharap pada HQ salah, tidak. Cuma kalau anda nak menjadi orang yang lagi advance, tambah ilmu anda di orang kata mentor-mentor yang di luar. Tambah ilmu anda, tak rugi pun. Untuk empire business anda juga. Macam saya cakap mula-mula, ni untuk empire business anda juga. Leader Imran bantu anda, adakah dia dinaikkan gaji? Tidak, tuan-puan. Tapi kenapa dia bersungguh-sungguh? Sebab dia nak anda menjadi leader yang hebat. Okay, tuan-puan. So, insyaAllah, itu seni rekrut tim. So, anda dah faham macam mana. Ada 7 lubuk nak rekrut tim. Tinggal anda buat sahaja. Okay. Kejap, tuan-puan. Bagi saya dalam masa seminit untuk saya betulkan sistem. Ada down sekejap. Okey, tuan-puan. InsyaAllah, kita akan sambung. Pada bab yang seterusnya. Tadi kita dah faham tentang mentality. Kita dah faham tentang seni rekrut agent. Dan seterusnya, saya yakin topik ni anda tunggu-tunggu iaitu macam mana nak closing agent. Okay, ramai di antara anda bila saya buat orang kata buat formula-formula yang kita bagi tu, ramai di antara anda yang dah dapat tim. Cuma tim tu bila kita WhatsApp diam terus. Sebab apa tuan-puan? Dalam dunia agent, dalam seni rekrut ni anda kena faham 3 proses yang saya cakap tadi. 3 proses tuan-puan. 3 proses yang mana saya ada tekankan tadi. Iaitu proses pertama marketing, closing sale, and then last sekali adalah filter. So tuan-puan, kalau tuan-puan tengok pada video kali ini, kita akan belajar tentang how buat closing yang efektif. Sebenarnya closing ni memainkan peranan penting. Sebab dalam closing yang menentukan bahawa team you believe you ke tak. Okay? Dalam closing, ayat closing menentukan bahawa team you ni percaya tak yang you seorang leader. Kalau diorang tak percaya you seorang leader, dari closing saja, diorang akan jadi lemau. Sebab tu ada masalah tim krik-krik, sebab tu ada masalah tim lemau dan sebagainya. So saya nak you semua faham betul-betul tentang closing ni. Okay? Saya nak you salin je 3 ayat magic closing. Tapi kalau anda nak lebih tahu tentang closing, cepat PM Tuan Imran, leader Imran. Tolong PM dia. Okay? Sebab dia akan ajar tentang lebih direct macam mana nak buat closing yang berkesan lah. Okay? Cuma saya nak anda salin 3 ayat magic dalam closing untuk menjadikan tim anda tak lemau, untuk menjadikan tim anda tak krik-krik, untuk menjadikan tim anda hormat you as a leader. 3 ayat ni you kena tekankan. This is not the complete closing yang kita sediakan. Kita ada sediakan, nanti Tuan Imran akan tolong, leader Imran akan tolong. Cuma saya nak dalam 3 ayat ni saya nak anda masukkan dalam ayat closing anda. Okay? So first kali, ada dalam fasa memperkenalkan diri. Saya nak anda semua, masa dalam closing, kata ada orang PM. Hai leader Syakir, katalah. Hai leader Yaya. Okay. So takkan you nak balas, Waalaikumsalam, saya Yaya. Ramai orang balas macam tu. Rupanya benda ni orang kata salah. Salah, cara yang salah. Yang menyebabkan team you tak hormat you as a leader. So macam mana cara yang betul? Bila orang dah PM, start fasa you nak memperkenalkan diri. You kena cakap, Waalaikumsalam. Tuan ni, saya leader Syakir. Saya leader Yaya. Saya leader Siti. Saya leader Anwar. Saya lah leader Adib. Saya lah leader Sifulan dan sebagainya. Cakap macam tu. Waalaikumsalam. Saya lah leader Imran. Saya lah leader Imran yang akan membantu anda untuk mengembangkan empire bisnes anda. Cakap macam tu tuan-puan. Yang kedua, ayat kedua, this is your business. Tolong tekankan bahawa yang dia masuk ni bukan bisnes kita. Bukan bisnes kita. Dia masuk tim bawah kita bukan sebab dia nak kembangkan bisnes kita. Sebaliknya, this is your business. Nak kembangkan you punya bisnes.
Kita nak bantu untuk kembangkan you punya bisnes. Saya sebagai leader Syakir bertanggungjawab untuk membantu mengembangkan you punya bisnes, bukan saya punya bisnes. You dah berjaya, you dapat sale tinggi, yang untung you. So saya tanggungjawab di sini as a leader. Saya leader Syakir dan this is your business. So saya nak tekankan you punya business. Okay? Saya nak bantu untuk mengembangkan you punya business. Okay? Dan anda boleh guna ayat ni contoh selain ayat tadi yang saya cakap, tolong salin. So first kali ini adalah business you. So saya nampak peluang dalam diri dia, insya-Allah saya nak bantu you. Saya leader Syakir. So first kali saya nak cakap, apa yang you join ni, this is your business. Ini adalah business you. So saya nampak peluang. So kalau you tak buat, you yang rugi. Cakap macam tu tuan-puan. Tekankan this is diorang punya business supaya diorang rasa lebih berkobar-kobar, diorang rasa lebih perlu kena komit. Okey tuan-puan? Dan last sekali, ini adalah ayat counter. Ayat counter apa tuan-puan? Kalau ada, saya tak nafikan akan ada orang yang menolak, akan ada orang yang cakap, saya tanya suami dulu ya. Akan ada orang cakap, saya tanya mak dulu boleh. Akan ada orang cakap, saya tunggu duit gaji boleh. Akan ada orang yang cakap macam tu. Jadi tuan-puan, ini merupakan ayat counter. Jangan main guna ayat ni pada permulaan. Nanti lain jadi ke. So ni ayat counter. Bila orang menggunakan alasan-alasan untuk tak masuk tim kita, kita counter dengan ayat ni. So tuan tak apa. Ini pengalaman saya lah ya. Ini pengalaman saya as a leader. Saya tak kisah kalau you tak join. Okay. Okay, saya tak kisah kalau you tak join. Tapi saya rasa rugi kalau you tak join. Sebab saya betul-betul nak bantu you as a leader. Saya betul-betul nak bantu dalam you punya business. Saya pun tak rugi apa-apa kalau you tak join. Tapi based on pengalaman saya nampak peluang you dan saya rasa rugi kalau you tak join. This is ayat counter yang you all akan gunakan time orang bagi, orang kata orang ada ayat nak menolak tawaran you. You bagi ni, insya-Allah. Saya tak kata ayat 3 yang saya bagi ni ayat magic yang terus mengubah hidup seseorang. Tidak. This is the formula. You keep gunakan dan insya-Allah you akan nampak impact tu. Okay? Itu adalah ayat closing yang you kena tekankan, ayat yang wajib. You tekankan yang you ni seorang leader, tolong bahasakan diri you as a leader. Jangan bahasakan saya Yaya, saya Adik. Jangan. Nanti orang tak hormat you. Bahasakan diri you as a leader. Saya leader Yaya. Saya leader Adik. Saya leader Kartini. Saya leader Syafiqah. Saya leader Afiq. Saya leader Alif. Saya leader Azmi. Saya leader Arif. Saya leader dan sebagainya. Banyak nama. So tolong bahasakan diri you as a leader. Saya leader ni. Dan tolong tekankan ayat kedua. That this is your business. Saya as a leader just nak bantu you. This is your business. You buat marketing hari ni sebab this is your business. Bukan saya punya business. You buat recruit team hari ni sebab this is your business. Bukan saya punya business. So tolong tekankan tu. Dan last sekali ayat counter yang paling menarik adalah ini pengalaman saya. Okay. So itu dari segi closing. Okay. Macam mana nak membina closing yang efektif. Seterusnya kita pergi ke pelan pembangunan ejen yang you all semua kena faham. Macam mana proses dia dari first sampai habis ya tuan-puan semua. So insya-Allah kalau anda boleh nampak dekat slide kita ada bagi dari A ke B. So anda tengok dalam proses untuk kita rekrut tim ni, dalam nak membangunkan ejen, kita kena ada satu sistem blueprint. Dan anda semua dah perasan, kami dari HQ dah ready kan dah sistem blueprint untuk anda. Dan anda just lihat sistem blueprint tu, tak faham anda tanya. Cuma saya nak jelaskan dari segi briefing macam mana sistem blueprint tu lah insya-Allah. Okay. So first kali dalam fasa PM, mula-mula orang akan PM you. Dan bila orang akan PM, you tahap closing pula. So tahap closing ni paling penting lah untuk membina belief. So closing yang terbaik menyebabkan you punya team menjadi baik. Dan yang ketiga, kita akan pergi ke proses seterusnya. Bila you dah closing, team you dah setuju nak jadi team you, maksudnya dalam person tu dah setuju nak jadi team you, so kita pergi ke proses yang kedua yang mana kita panggil proses ni sebagai salah satu langkah ke step pertama. Okay, di mana selepas anda closing dia setuju, proses ni kita panggil sebagai proses onboarding.
Tolong tulis selepas PM, ejen setuju nak jadi tim kita panggil seterusnya adalah proses onboarding yang kalau anda boleh lihat dari A nak ke tahap yang ke sinilah dia ada satu step pertama. So situ kita panggil sebagai proses onboarding. Okay, tuan-puan, proses onboarding. Di mana proses onboarding ni sangat penting ya tuan-puan. Kerana proses onboarding ni kita panggil lebih detail sebagai salah satu fragile. Ini adalah tahap fragile. Kerana dalam sistem onboarding ni menentukan ejen you menjadi seorang ejen yang hebat. Selain closing tadi belief. Yang ni tahap fragile yang mana nak jadikan ejen you ni ejen yang kuat ataupun ejen yang rapuh. Sistem fragile. Pada dari tahap orang kata dia setuju nak jadi ejen sampai tahap nak masuk ke grup, kita panggil sebagai sistem onboarding. Dan tahap sistem onboarding ni sangat penting untuk menentukan kekuatan tim you. Dan insya-Allah sistem ni yang kita orang kata untuk lebih permudahkan anda semua, saya bagi ayat mudah lah. Kalau saya bagi ayat bisnes takut anda pening. Okay, ayat mudah. So first kali tim you join. Okay, tim you join. Dia setuju nak join team under you. So seterusnya adalah fasa engage. Dalam onboarding tadi kita lebih kepada engage lah. Di mana engage ni kita terangkan tentang orang kata sistem blueprint kita terangkan tentang commission kita terangkan tentang business opportunity preview, kita bagi high induction training dan sebagainya. Dan ini sangat penting dalam sistem onboarding ni untuk mereka faham. Dan dalam sistem onboarding ni tolong tekankan engage dengan mereka. Jangan jadi sombong, jangan jadi leader yang angkuh, jadilah engage, jadilah leader yang suka berkomunikasi dengan tim supaya mereka rasa rapat dengan anda. So engage dengan mereka. Okay, engage dengan mereka. So engage ni dia ada tahap yang lain. Saya akan terangkan one by one dan I nak you semua tulis. So engage ni, so first kali flow dia adalah contact agent. Kenapa perlu contact agent? Lepas je agent dapat diserap masuk ke team you, tolong contact balik agent, tolong PM balik agent, sama ada you nak contact dari segi call atau WhatsApp, sama je proses dia. Yang mana you kena first kali ucap tahniah. Ucap tahniah. Contohnya, tahniah ya Alif kerana berjaya join tim bawah leader saya, tim saya. Okay, saya sebagai leader, saya sangat-sangat orang kata bersyukur dan saya sangat berasa bangga dapat peluang untuk membimbing Alif dalam mengembangkan bisnes Alif. Ucap tahniah. Seterusnya anda cerita serba sedikit tentang produk dan syarikat yang anda tahu. Contohnya kalau Alif nak tahu si Kudak ni kita menjual kuaci lah dengan berharga sebegini dan sebagainya. Ini dan itu dan sebagainya. So ini kita panggil sebagai engage lah. Engage yang pertama. So bukan ke Tuan Iskandar tadi kata dalam fasa ni fasa fragile. Yang mana penting untuk kita ambil belief diorang. So apa yang kita perlu buat dalam fasa fragile dan onboarding ni? Patutnya you kena buat high induction training. Tapi jangan risau sebab lagi sekali HQ bagi kemudahan yang sangat-sangat mudah untuk you semua just ambil kemudahan tu dan bagi saja. High induction training akan diberi dan akan dibuat oleh HQ. HQ sendiri akan buat high induction training. You just bila kami kata kami ada training, copy link dan suruh semua tim you masuk. Dan kami akan terangkan segala-galanya dan insya-Allah kami akan ambil belief mereka dan menjadikan mereka tim anda yang hebat dengan izin Allah insya-Allah. Cuma apa tanggungjawab anda dalam fasa onboarding ni kalau tak buat high induction training, tolong tekankan engage. Dan saya dah bagi tahu cara tadi engage antaranya ucap tahniah, contact agent, ucap tahniah dan cerita sedikit tentang produk. Itu je yang anda perlu buat untuk menjadikan ejen anda mesra. Okey? Dan tekankan diorang bahawa high induction training ni wajib. Walaupun HQ berikan nanti, anda kena tekankan lepas anda ucap tahniah, anda cerita sedikit tentang produk, anda tekankan, okey, kita ada satu training yang wajib yang you kena join. You mesti kena join. This is wajib. Okay, training ni you kena join, semua tim you kena join dan tekankan bahawa high induction training ni wajib untuk join dan insya-Allah itu akan HQ handlekan lah macam mana dan sebagainya. Okay? So itu yang you kena faham. So selepas fasa join, you kena engage, dari segi yang saya cakap tadi dan last sekali adalah fasa welcome lah. Dalam fasa closing tadi ingat dalam proses tadi ada filter kan.
Nanti filter saya terangkan macam mana nak filter. Okey, tapi itu dalam fasa closing, jangan campur dengan fasa onboarding dan engage ni. Engage 3 tadi je, tahniah, terang tentang produk dan tekankan bahawa ada satu training yang you wajib kena join. Dan last sekali, lepas you join, you engage, lepas orang tu join, fasa engage, terusnya fasa welcome. Kerana fasa welcome ni you masukkan person ni ke group you lah. You masukkan person ni ke group you, group khas you, group premium you, yang mana ada group WhatsApp yang you sendiri kena create, group Telegram kami dah create, you just bagi link, FB group kami dah create, you just bagi link, dan Zoom insyaAllah kadang-kadang anda kena buat sebab anda pun kena bagi training nak menunjukkan you as a great leader. Tapi jangan risau, kebanyakannya training kami dah buat. Cuma anda jangan ingat anda mudah tak buat training. Anda perlu buat training. Leader yang baik mesti ajar dan kongsikan ilmu macam mana cara buat jualan. Okay? So insyaAllah itu antara step dia lah. Dari join, engage dan anda welcome. Welcome ke WhatsApp lah. Dari ke grup WhatsApp tu, once dia dah masuk, minta dia memperkenalkan diri, dah welcome, tahniah dan sebagainya. Okay? Dan pentingkan apa yang saya cakap ni yang paling wajib adalah engage dekat WhatsApp. Jangan pernah putus. Hari-hari. Hari-hari. Supaya mereka nampak anda ni betul-betul nak bantu mereka. PM mereka jangan pernah putus. Buat broadcast PM mereka hari-hari. Bantu mereka dengan cara yang betul. Okey tuan-puan, itulah pelan pembangunan ejen. Iaitu dari PM, dari diorang mereka join, ke tahap onboarding, ke tahap engage tadi. Yang saya kata fragile tadi. Di mana kita nak bina belief mereka dan saya dah bagi tahu step. Dan seterusnya mereka akan pergi ke step pertama. Step pertama mereka akan jadi team dropship anda. Iaitu mereka akan membuat jualan 20 unit. Seterusnya buat ke 20, 40 dan sebagainya. Yang telah ditetapkan oleh SQ, yang telah ada dalam sistem blueprint. Okay, just anda follow je sistem tu. Anda dah tak payah pening-pening nak buat. SQ dah buat. Anda just kena engage. Dan tekankan untuk rekrut lagi ramai orang. Okay? So, saya harap anda dah jelas dalam pelan pembangunan ejen. Seterusnya saya nak bagi satu topik macam mana nak urus ejen. Macam mana nak urus ejen ni Tuan Iskandar? Dah tanya leader Imran macam mana? Saya tak tahu, saya tak ada pengalaman. Dengar ni elok-elok. Saya nak malam ni anda faham. So macam mana nak urus ejen? So first kali ingat tak saya cakap dalam fasa closing sale tadi ada satu step dinamakan filter. Di mana filter ni penting untuk anda tahu bahawa dia ni betul-betul committed ke tak. Macam mana nak filter mereka? Lepas anda dah bagi salam, anda dah terangkan tentang itu, tentang commission dan sebagainya. Once mereka kata okey, setuju, anda terus bagi filter. Macam mana nak filter? Anda bagikan satu gambar yang dah disediakan oleh SQ juga. Anda bagi copywriting yang telah disediakan oleh SQ juga. Dalam tools team yang anda tak masuk lagi Telegram, walaupun leader anda bagi, tolong masuk segera. Okay, tolong masuk segera. Jangan lambatkan tindakan. Okay, dalam tools team tu kami dah bagi dah macam mana nak filter. So anda copy, paste pada team yang bakal team anda ni. Once dia kata setuju, bagi mereka task ni. Task lah kita panggil. Bagi gambar, bagi copywriting, share dalam status, screenshot bagi anda. So dalam fasa filter ni penting. Sebab apa? Sebab kita nak tengok betul ke dia committed. Kalau betul, dia dah screenshot, dia hantar kepada anda betul. Dia dah ada satu harapan, dia join team anda dengan satu harapan untuk anda bantu mereka. That's why anda kena betul-betul hargai orang-orang macam ni. Okay? Seterusnya, selepas dah filter, once dia dah hantar dia punya task, anda masukkan dia ke grup WhatsApp anda. Masukkan ke grup WhatsApp. Dah masuk ke grup WhatsApp, ucap tahniah, orang kata so memperkenalkan diri, keep engage dalam grup WhatsApp, ucapan pagi, tanya macam ni, macam mana jualan, tolong postkan gambar jualan di grup WhatsApp ya. Sebab tu HQ pentingkan untuk anda buat. Okay, leader yang hebat, dia buat benda tu sampai berjaya. Dan untuk menjadi anak dan untuk mencari team member yang hebat, dia mesti leader tu buat dulu. Tapi anda dah buat ke tak? Alhamdulillah saya nampak separuh daripada anda yang dah buat, yang dah kongsi. Alhamdulillah, antaranya Kartini. Subhanallah, saya nampak dalam grup bila orang bagi report, tak henti-henti. Orang kata hantar gambar sale dan sebagainya, bagus. Saya ucap tahniah, saya bagi kredit dekat Kartini kat sini. Jadi anda pun kena buat macam tu. Okay? Kerana anda nak tim anda hebat, anda kena tunjuk dulu sikap-sikap yang terbaik. Rasulullah SAW macam mana dia menjadi pemimpin yang hebat. Orang tengok daripada akhlak terpuji dia.
beliau. Baginda junjungan besar Nabi Muhammad, orang sekeliling tengok daripada akhlak terpuji. Jadi anda semua nak menjadi leader hebat, tolong tunjukkan akhlak dan contoh yang terbaik. Masuk ke grup WhatsApp, jangan lupa engage, jangan lupa untuk tekankan mereka, tekankan semangat mereka. Kerana anda as a leader, you nak bantu mereka. Jadi tolong. Dan fasa orang kata nak training macam mana dan tu sebagainya, nanti saya akan terangkan dalam training seterusnya. Yang kedua adalah anda kena buat training. Sama ada training yang diberi oleh HQ, anda copy, paste link, ataupun training yang anda sendiri buat. Kadang-kadang setiap minggu anda kena buat training. Walaupun singkat, 3 minit, tak apa. Janji mereka dapat ilmu dan mereka rasakan bahawa leader mereka ada ilmu. Anda perlu buat juga. Okay, training ni memang sangat-sangat penting untuk ajar tim anda macam mana nak buat jualan. Dan apa benda kita nak ajar tuan. Okay, sebab tu tuan-puan semua, dalam Sifu Kudap, dia ada step dia. So step sebelum anda ke leader, anda dah puas dah buat jualan, betul? So macam mana anda buat jualan, benda itulah yang anda kena ajar kepada tim anda. Dan bayangkan bila seorang tim anda dapat jualan, macam mana anda buat? Kalau 10 orang dah berapa? Kalau 6,000 member macam mana tuan-puan? Macam kawan saya buat, macam mana tuan-puan? Tak ke pergi sale anda? Memang berjuta-juta. Tapi ramai sekarang malas. Malas dengan alasan menyebabkan sale tak naik. So anda kena buat juga training. Macam mana nak urus ejen, buatlah training supaya mereka dapat ilmu baru. Yang kedua, tolonglah buat sharing. Buat sharing. Sama ada sharing yang dibagi oleh HQ, banyak. HQ memang setiap kali buat, anda je yang tak masuk. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin sebab masa. Tapi tolong fahamkan, bila kita nak belajar bisnes ni, ilmu paling penting. Apa juga kehidupan, kalau kita nak berjaya menjadi hamba Allah yang taat, yang masuk syurga pun, ilmu kena ada. Nak solat pun ilmu kena ada. Begitu juga dengan bermuamalah tuan-puan, kena ada ilmu. That's why kadang sharing juga penting. Okay, anda buat sharing macam mana. Kata ada team member anda yang berjaya buat jualan 2 botol dalam masa 3 hari. Buat sharing tentang dia. Panggil dia dalam live. Okay, macam mana buat? Bagi mereka appreciate. Bagi mereka rasa mereka ni disayangi dalam team. Walaupun dapat buat 2 jualan, janganlah anda remehkan. Aku 20 bay sebulan. 2 je sehari. Janganlah remeh macam tu tuan-puan. Sekecil-kecil kejayaan tim buat, sebesar-besar penghargaan kita bagi. So sharing, kadang-kadang sharing macam mana dia dapat buat live. Kadang-kadang tim anda post. Sharing. Wow, Tania, Puan Ika, bagus buat sharing hari ni. Bagus, post dekat WhatsApp hari ni dan sebagainya. Bagi penghargaan. Jangan lupa benda tu. Ini saya nampak ramai tim-tim sebelum ni buat grup cantik dah add member cantik dah, diam. Grup tu jadi apa? Jadi store je. Jadi store. Member pun tak tahu. Buat apa aku masuk dalam grup ni? Diam je leader aku. Leader ingat dah boleh goyang kaki baru 2 member. Leader ingat dengan 100 member boleh goyang kaki. Tolonglah. Okay, ingat balik niat kita nak menyebarkan manfaat. Kita bagi ilmu, kita bagi apa yang kita ada, insya-Allah Allah balas dekat akhirat nanti. Sebab kita tambah nilai kehidupan. Bukan saja nilai kehidupan kita dapat ditambah. Nilai kehidupan mereka juga dapat ditambah. Jadi buat sharing. Seterusnya, tolong buat meeting. Meeting ni penting supaya anda dengan tim anda ada satu kesefahaman. Kadang-kadang tim anda malu nak luahkan apa yang mereka ada. So buat meeting kadang-kadang. Kadang malam ni free. Okay, tim jom malam ni kita buat meeting kejap. Kita bincangkan macam mana nak jual 10 unit tim. Sebab saya dulu buat 10 unit dengan cara ni. So dengan formula rahsia ni saya nak bagi anda. Nak tak anda join meeting malam ni? Kita bahas sama-sama. Kita bagi idea sama-sama. Buat tuan-puan. Tak kisahlah diorang, tuan-puan rasa diorang tak hormat ke, tuan-puan rasa tuan-puan muda ke. Once diorang dah join, diorang dah ada satu harapan, mengharapkan tuan-puan tolong. Dan tuan-puan tak banyak pun kerja pun untuk menjadi leader. Sistem HQ dah bagi, Telegram HQ dah bagi, training HQ dah bagi, apa lagi orang kata marketing material HQ dah bagi, sistem HQ dah buat dan sebagainya. Semualah HQ bagi. Tuan-puan just engage je. Jadi apa lagi alasan yang tuan-puan nak tolak? Ambil kemudahan ni. Nak berjaya itu tak mudah. Bila dah bagi kemudahan, malas. Bagi kemudahan macam-macam alasan. So tuan-puan jangan lupa. Dalam sekali adalah target. Tolong tanya tim tuan-puan target apa. Masuk je tanya. Okay, Fahmi, you masuk tim saya ni, you target berapa you nak buat jualan. So bila you dah jelas target tim you, you boleh decoratekan jalan dia macam mana dengan cara yang you buat. Katalah tim you nak jual 10 botol dalam masa seminggu. You macam tak pernah buat. Leader-leader yang saya panggil malam ni,
Yang ada pada training ni bukan orang biasa. Saya nampak potential. Saya sendiri yang add anda. Jadi sebab tu saya tak agak-agak untuk buang anda dalam grup leader. Saya tak rugi apa pun. Kalau anda betul-betul tak nak komit. Saya sendiri yang kata dekat leader Imran, leader Fatin dan sebagainya, saya kata kepada mereka, nampak je peluang, saya nak ambil mereka. So saya harap mereka buat betul-betul. So, tolong minta target dekat tim-tim masing-masing. Okay, PM mereka, lepas mereka dah masuk grup, PM. Okay, Fakri leader Syakir nak tanyalah. Awak rasa untuk bisnes yang you buat ni, you nak berapa target sale? Sebab leader nak tolong decoratekan jalan dan strategi. So, buat macam tu tuan-puan. So, Alhamdulillah, ini adalah cara-cara urus ejen dan saya harap tuan-puan faham. Jangan lupa poin-poin saya bagi. Dan yang saya bagi ni adalah yang komplit tuan-puan. Yang dah komplit sangat. Dia ada lagi advance tapi takut tuan-puan pening. Saya bagi yang basic tapi yang hebat. Tapi tuan-puan tolong gunakan sebaiknya. Daripada mentaliti, saya nak tuan-puan buang takut dalam diri. Mudahlah apa. Itu bukan alasan tuan-puan. Alasan dalam kepala otak kita. Kita fikir macam-macam tentang dia. Kita dah suuzon dengan tim kita. Kita dah suuzon dengan orang. Sedangkan dalam Islam mengajar kita untuk husnuzon dan sentiasa berfikir positif. Kedua tuan-puan, kunci kejayaan tolong terapkan. Ketiga, seni rekrut ejen. 7 saya bagi. Kalau tuan-puan kata tak dapat nak buat juga, saya tak tahulah tuan-puan. 7 tuan-puan, buat jelah salah satu. Seterusnya leader-leader semua, saya dah bagi 3 ayat magic dalam closing. Tolonglah guna. Okey? Tolong guna. Leader-leader saya yakin anda semua boleh buat. Yang ketiga, pelan pembangunan ejen pun saya dah terangkan. Cara nak urus ejen pun saya dah terang. Step by step, jelas. Dari A sampai Z. Jadi saya harap tuan-puan, jadilah leader yang hebat dan berkarisma. Okey tuan-puan, leader semua, letak tangan kat dada, semangat. Buat. Letak tangan kat dada, semangat. So insyaAllah tuan-puan semua, leader-leader semua, kita dah habis dah session kita pada malam ini. Saya harap apa yang di-share, apa yang dikongsi ini, leader semua ambil. Dan buat terus tindakan. Jangan lambatkan. Lain lagi kalau leader Imran mesej. Kadang ada yang saya kesian, leader Imran ada tanya tentang nak masuk dalam grup WhatsApp tuan-puan semua. Ada bagi tak? Tak bagi lagi. Allahu Rabbi. Saya tahu tuan-puan semua kesibukan masa. Tapi ingat, this is your business. Okay, leader Imran push-push yang tu bukan untuk diri dia pun. Untuk tuan-puan punya business. So untuk kembangkan you punya empire business, tolong follow the step. InsyaAllah. So, saya doakan tuan-puan dipermudahkan segala urusan. Dan saya doakan tuan-puan menjadi leader yang hebat. Dan insyaAllah ilmu yang kita dapat ilman nafi'an insyaAllah yang kita gunakan sampai mati. Lagi banyak kita sebarkan ilmu, insyaAllah dekat kubur nanti kita senang tuan-puan. InsyaAllah dekat akhirat kita senang insyaAllah. Dunia akhirat kita berjaya insyaAllah. Itu je daripada saya. Segala yang baik datang daripada Allah. Yang buruk hadir daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya yakin tuan-puan boleh buat. Dan saya nak start dari esok ada perubahan. This is the task. Start daripada esok ada perubahan. Dan kalau tak ada perubahan, saya akan suruh leader-leader semua ungkit balik target yang you target. Dan saya tahu ada yang di antara anda yang tak bagi lagi target, tolong bagi. Tolong bagi. Kami nak decoratekan. So itu je tuan-puan. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi